Dan dia turun ke ruang tamu bawah. Dia nampak mak dia tengah menari. Mak dia tengah menari lagu Ulik Mayang sambil pakai kebaya kuning. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Fidget Scream Malam Sepi berteman kembali. So, korang apa khabar? Aku harap korang sihat-sihat belaka sebab aku rasa dah dalam seminggu lebih aku tak jumpa korang. So, macam sebenarnya aku rindu. Tapi itulah, bila aku nak buat video dia macam ada beberapa halangan ataupun sebenarnya aku yang malas. Aku tak tahulah, aku harap korang bersabarlah dengan kita orang ni. Untuk minggu ni aku rasa macam tak ada apa-apa update. Cumanya aku teringat ada satu TV siri yang tengah meletup sekarang ni. Dan aku rasa korang pun tahu TV siri apa. Of course, TV siri Squid Game. Masa mula-mula Squid Game ni famous kan, aku pun tak tahulah ceritanya best ke tak. Aku dengan Fikri tengok pun melalui TikTok je. Tapi ada beberapa scene yang menarik perhatian kita orang. Macam diorang permainan budak-budak, tapi how can permainan budak-budak tu dia bertukar jadi go tau. So aku rasa macam, apa kata kita try. So bila kita tengok cerita dia kepada Kimayu yang belum tengok, TV siri ni memang aku rasa berbaloi lah untuk ditonton. Dan yang dah tengok, please jangan spoil. Tolong jangan spoil. Biar orang yang belum tengok ni rasa keseronokan macam mana korang tengok masa awal tanpa spoiler. Yang paling penting tolong jangan bocorkan siapa yang buat game ni. Tu bersempena TV siri yang tengah hype sekarang ni, Squid Game, permainan sotong. Aku tak tahulah kenapa permainan sotong, tapi itu permainan orang kan, pandai lah. Kita pun kita tahu nama permainan kita konda-kondi tu kenapa semua kan. Bersempena dengan TV siri tu, aku nak bawa satu kompilasi kisah seram yang bertema pasal permainan budak-budak dan zaman kecil kita. Maybe ada yang macam suka menari, ada yang suka main nyorok, ada juga yang main konda-kondi ke, something like that. Aku bawa kepada korang satu kompilasi kisah seram yang bertajuk Puaka Mainan Lama. Kalau dalam TV siri Netflix Squid Game tu, dia menceritakan macam mana permainan zaman kanak-kanak Korea boleh jadi sesuatu yang mengerikan. Malam ni aku nak bagi tahu korang, ataupun lebih kepada aku nak menceritakan kepada korang bagaimana permainan kanak-kanak kita boleh menjadi sesuatu yang menyeramkan. Malam ni aku bawa kepada korang kisah pertama, sebuah kisah yang aku bagi tajuk jap. Sebelum tu, korang jangan lupa like, comment, share, jangan lupa subscribe dan tekan bell notification supaya korang tak terlepas satu pun video daripada Fidget Scream, okay? Sebab selepas ni akan banyak lagi video, insyaAllah. Dah tekan? Okay, jom kita teruskan dengan kisah pertama malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi nama Pemain Ekstra. So nak jadikan cerita, kisah pemain ekstra ni terjadi kepada kita punya Kimbayo. Okay, kita petik nama Kimbayo kita, Pak An dan juga Auza. So Auza dengan Pak An ni adalah kawan baik, yang mana diorang memang jenis suka main lah permainan kanak-kanak ni kan. So satu hari tu diorang bercadang untuk main game sorok-sorok. So mungkin ada kanak-kanak Korea yang tengah tengok video kita orang sekarang ni, walaupun video kita orang full bahasa Malaysia, tapi mungkin ada, kita tak tahu. Kalau kanak-kanak Korea ni tak tahu apa permainan sorok-sorok ni, permainan sorok-sorok ni lebih kurang lah macam korang main green light, red light tu kan. So dia macam lebih kurang macam tu. Cumanya kali ni korang kena pergi ke satu tempat, okay, korang sorokkan diri korang, jangan sampai jumpa. Dan kalau ada member korang yang dah kena, okay, dah kena macam kena tangkap, korang masih ada peluang untuk selamatkan kawan korang. Itu pun kalau korang dapat save pencari tu lah. Save tu maksud dia macam korang dapat sentuh lah, okay. So nak jadikan cerita kisah pemain ekstra ni terjadi kepada dua orang Kimbayu kita tadi lah, Auza dan juga Pak An. So satu hari tu Auza dengan Pak An ni dia bercadang nak main sorok-sorok. And diorang pun macam decide, okay, kita awesome dan kita tengok siapa yang menang. Akhirnya keputusan berpihak kepada Auza, yang mana Auza boleh menyorok dan si Pak An akan cari. So si Pak An pun kata macam, Auza, kau nyorok tu elok-elok, aku ni terror tau bab cari ni.
sekali aku jumpa kau, memang takkan dapat lepas lah. So si Auzan ni macam gelak lah, macam tengok lah nanti siapa lagi hebat. So Auzan belah. Pak An ni macam lagak je. Lepas tu si Pak An ni pun tutup mata kan. Tutup mata, aku cari nanti kau, siap. Lepas tu si Auzan, ya kau cari gak. Kira sampai 50, kau jangan nak main tipu. Lepas tu dia belah. Dia pun berlari lah ke tempat yang nak menyorok kan. So si Pak An ni pun mengira lah. Monggung wa koci piyo simida. 탈락이야, 병신아. 개쇼하지 말고 일어나. Oh tu cerita lain. Dia kira 1 sampai 50 lah. Kira 1, 2, 3. Macam tu. Lepas tu si Auzan ni berlari lah. Berlari untuk cari tempat persembunyian. So dia pun pergi belakang rumah atuk dia dan carilah tempat-tempat yang mungkin strategik. Sebab ya lagi lama kau boleh menyorok, lagi tinggi peluang kau untuk menang. Sebab bila pencari tu dah give up, of course lah kau menang. So dia pun menyorok. Dia nampak satu perigi tau. Perigi ni dia macam, kau tahulah perigi lama macam mana kan. Dia macam susunan batu dan sangat-sangat dalam. So si Auzan ni dia tengok kat dalam tu, ish, cantik juga pot ni nak menyorok kan. Tapi itulah, dalam sangat. Kalau aku nyorok ni confirm tak keluar dah. So dia pun cari kat mana aku nyorok ni. Tengok kat tempat bawah rumah, tak boleh, senang sangat. Lepas tu dia tengok merata-rata dan still dia tak jumpa. Si Auzan, si Pak An ni terus kira 13, 14, 15. So si Auzan macam, alamak dah 15 ni, tempat tak jumpa lagi. Usha. Sekali dia nampak dekat seberang pagar kebun atuk dia ada satu pokok rambutan tau. Dekat atas pokok rambutan tu dia ada rumah. Dia ada macam pondok kecil lah, pondok kecil. So dia kata macam, cantik, dah jumpa. So kita berbalik lah kepada si Pak An. Pak An pun kira 49, 50, aku cari. Mesti ada kat belakang rumah ni. So dia pun lari lah, dia lari. Lepas tu tengok kat timbunan jerami. Auzan tak ada. Lepas tu tengok kat perigi. Sebab dia fikir perigi tu kawasan strategik kan. So dia tengok. Auzan kau kat dalam ke? Auzan kau kat dalam ke? So dia macam, tak mungkin lah, takkan nak nyorok dalam ni kan. Lepas tu dia fikir macam, kat dalam rumah ke? Kalau dalam rumah, of course lah macam kena tiba nanti. Sebab ya mungkin dah nak maghrib kan. So masih main nyorok. So macam dia fikir, tak mungkin lah. Jalan lagi, jalan. Auzan keluar lah. Ish, power betul budak menyorok. Dia tak bagi can ni. Lepas tu dia macam, dia terdetik, mungkin still lah dekat dalam rumah. Walaupun mungkin lah, mungkin agak mustahil lah nak nyorok dalam rumah, tapi mungkin ada. So dia tengok kat tingkap, dia nampak si Auzan ni ada kat bawah katil tau. So dia macam, wajah ni budak, patut aku cari tak jumpa. Lepas tu dia masuk rumah atuk si Auzan ni, masuk. Lepas tu dia jalan, Auzan, aku cari ni. Kau ingat kau boleh terlepas ke? Padahal dah tahu lah ada bawah katil. Aku cari, kau takkan terlepas. Lepas tu si Auzan macam, ya Allah, kau ajar. Aish, ongok lah kau ni, sakit duk jantung aku. Bagi je lah salam, tak payahlah nak jekah-jekah aku. Lepas tu si Pak An, aku dah bagi tahu kau takkan dapat lepasnya. Lalu si Auzan macam, ongok lah kau ni. Aku, macam mana kau boleh cari aku bawah ni? Aku dah nyorok, baik punya kot. Si Pak An macam, ini Pak An lah. Kau ingat, senang-senang kau boleh lari pada aku. Lepas tu si Auzan macam, kira aku kalah ni. Lepas tu si Pak An, kalah? Dah jom kita ngetih kedai ni Pak Din, kau belanja, kau kalahan. Lepas tu nanti maghrib kita terus lah, dekat je kedai Pak Din dengan surau. Lepas tu si Auzan, yelah aku belanja lah, kalahan. Kau pergi lah keluar, start motor, aku nak tukar baju juga. Lepas tu cepat sikit. Lepas tu si Pak An pun start motor. Dia ambil motor lama lah, motor lama macam terang berasap-rasap punya. Lepas tu si Pak An ni tunggu Auzan, tak keluar-keluar tau. Macam, Auzan, cepat sikit, lama kau ni, macam perempuan lah, siap. Lepas tu macam Auzan macam, kejap lah, tunggu. Alamak. Lepas tu si Pak An tunggu. Lama pula mamat ni. Auzan cepatlah, kan tak sempat kita nak ngetih ni, maghrib dah masuk dah, cepatlah sikit. Lepas tu si Auzan macam senyap. Si Auzan senyap.
Aku kena panggil lah ni. Aku kena panggil. Tengok macam ni. Kawan macam ni. Lepas tu nak turun motor. Tiba ada satu suara. Dia jerit tau. Pak An. Lepas tu dia nampak dekat bahagian kebun ada seorang lembaga tengah lari. Pak An. So si Pak An ni macam, apa benda? Dia mula fokuskan pandangan dia ke arah lembaga tadi. Dan ternyata lembaga tersebut adalah Auza. So si Auza ni pun lari sampai dekat kawasan motor si Pak An. Dia mencarut lah. Wajar gila kau ni. Kata nak cari. Kata konon hebat lah, cari aku pun tak jumpa. Lepas tu kau dah nak gimana ni? Kau kalau tak nak main, kau cakap dengan aku tak nak main. Aku boleh siap-siap. Kalau ni sampai ke isyak nanti mungkin aku nyorok kau tak jumpa aku. Tak habis lah main macam ni. Kau kata kau nak cari, lepas tu kau nak belah. Lepas tu si Pak An macam, kau kat mana? Lepas tu si Auza macam, aku nyorok kat atas tu, pondok kebun atuk aku, kat pokok rambutan tu. Aku ada je nampak kau tengah cari aku. Lepas tu aku nampak kau pergi masuk rumah lah, pergi mana. Lepas tu tahu-tahu kau dah start motor. Apa cerita baik? Lepas tu si Pak An, Weh Auza, kepala otak kau Auza. Aku dah jumpa kau dekat bawah katil tu. Lepas tu si Auza macam, kau tak payah nak gebang lah. Aku sepanjang masa kat situ, celah mana aku ada dekat bawah katil. Sebab weh, aku serius tau. Aku serius. Nak maghrib ni, takkan aku nak main dengan kau. Sumpah tu, aku tak tipu. So si Auza macam, kau serius ni? Kau jumpa aku bawah katil? Lepas tu si Pak An, aku jumpa kat bawah katil. Kau siap boleh gelak-gelak lagi weh dengan aku. Lepas tu si Auza macam, Pak An, dah start motor Pak An. Kita gerak Sarawak. Gerak. Aku rasa yang kau jumpa tu tak lain tak bukan tu Saka atuk aku tu. Gerak. So diorang pun gerak, meninggalkan pemain ekstra yang masih dalam bilik. Mungkin masih meneruskan permainan sembunyi-sembunyi. So macam biasa jumpa pemain ekstra. Kalau dalam Squid Game tu pemain ekstra dia adalah detektif. Tapi dalam cerita ni pemain ekstra dia aku rasa tu mungkin hantu raya kot. Sebab dalam hantu Nusantara ni aku rasa paling common lah untuk yang menyerupai dan jaga-jaga rumah ni hantu raya lah. So aku rasa yang diorang jumpa tu maybe antara Saka ataupun hantu raya. Hantu raya tu Saka kan? Tak tahu. Tak. So untuk kisah kedua malam ni, okay, sebuah kisah yang dia macam beritahu tadi, masa zaman kanak-kanak kita bukan sama kan. Ada yang jenis suka bermain kondi-kondi, ada yang suka main lari-lari, ada yang suka menari. Tak tahu. So kisah dia khas untuk mereka yang sukakan tarian. Ini dia sebuah kisah yang aku bagi nama Menari dengan Mak. Kisah Menari dengan Mak ni nak dijadikan cerita terjadi kepada seorang perempuan lah. Okay, kita tukar watak dia jadi perempuan yang kita petik nama Kimbayo Intan. So Intan ni dia berkawan dengan seorang kanak-kanak lain lah, which is macam jiran dia, iaitu Najwa. So mereka pun baru balik Kubang daripada Paya. Diorang mandi dekat kawasan Paya. So diorang mandi. So mungkin dah petang and diorang balik lah naik basikal. So diorang balik lah. Dalam perjalanan diorang balik tu, diorang lalu dekat kawasan satu bangunan yang terbengkalai, which is macam abandoned punya mansion lah. Di mana macam bangunan tu dia dah dibina. Okay, mungkin dalam 50% ataupun 60%, tapi tak siap. Macam kau boleh nampak lah bumbung tak ada. Ada tiang yang dekat luar tapi tak ada macam lantai yang something like that lah. So diorang pun lalu lah. Si Intan ni dia macam terkenal dengan dia punya Intan ni dia terkenal dengan dia punya perangai yang penakut tau. And Najwa ni pula dia jenis yang berani. So bila dia lalu kat situ, si Najwa ni tiba-tiba bercakap. Najwa ni jenis yang berani. So dia cakap kat Intan kan, Tan, tu kau nampak dekat tiang tu Intan? Nampak kenapa? Lepas tu Najwa, kat tiang tu lah ada orang kata masa diorang lalu sini, diorang nampak penanggal. So si Intan macam, ish, kau ni janganlah cakap macam tu, dah nak maghrib ni, celupa gila mulut kau. Lepas tu si Najwa, ya Allah, dah aku kata betul, dah orang cerita, aku ceritakan kau. Kau bukan nak ambil tahu pot sangat pasal benda-benda ni. Betul, tapi betul lah, diorang kata kat atas tu ada penanggal. Lepas tu si Intan macam, dah, jom kita balik. Lepas tu si Najwa ni tiba-tiba cakap macam ni, Intan, belakang kau ada penanggal. Lepas tu dia gerak.
Lepas tu si Intan macam Najwa tunggu. Lepas tu si Najwa boleh gelak. Najwa kata, aduh kau ni penakut gila lah. So si Intan macam tengok belakang tak ada apa-apa. Kau ni janganlah, ya Allah, nak cabut jantung aku. Dah jom kita balik. Diorang pun balik. Diorang balik. And waktu tu Intan kata masuki kawasan rumah dia, dia ada satu lampu tau. Macam depan rumah dia tu ada lampu. Lampu dia tu berkelip-kelip, macam dah rosak. So dia berkelip-kelip, menambahkan keseraman malam tu. Si Najwa ni dia just teruskan perjalanan sebab rumah dia mungkin dalam 3 rumah ke depan sebelum sampai ke rumah dia. So si Intan pun beloklah ke kanan untuk masuk kawasan rumah dia. So selepas masuk kawasan rumah dia, dia pun parking basikal and masuk ke rumah, siap-siap untuk solat maghrib. So si Intan ni pun tunaikanlah kewajipan dia solat maghrib bersama ibu bapa dia. And pada waktu maghrib tu, lepas dah settle semua, diorang pun santai lah macam biasa. Mak dia tengok TV and bapak dia tengok surat khabar. So selepas beberapa waktu, si Intan ni macam, yalah takkan lah, bosan lah kot mak dia macam buat hal dia, ayah dia buat hal dia. So dia pun naik ke atas untuk pergi baca majalah Ujang. And dia pun bersandar kat dinding sambil baca lah majalah kesukaan dia tu. Tiba-tiba tengah duk belik majalah Ujang tu, si Intan ni terdengar ada satu muzik. Macam tu. Kau tak dengar sangat kan? Macam tu lah si Intan dengar kan. Mungkin macam tu lah si Intan dengar. Dia memang tak dengar sangat. Dia macam sayup je. Tapi si Intan dia terfikir, dia rasa macam ni macam lagu, macam bunyi muzik. Tapi tak mungkin dekat rumah dia ada muzik. Sebab mak dengan ayah dia memang pantang gila lah siapa yang buka lagu malam-malam ni. Sebab kita macam tengah nak tunggu isyak, and korang pula macam bising-bising waktu maghrib ni. So macam tak proper lah. So si Intan ni pun macam pergilah ke pintu depan. Sebab kan ada 2 orang tamu kan. So dia dengar si Intan mula dapat tangkap yang irama dia ni adalah irama muzik Melayu lama. So dia macam, siapa pula yang pasang ni? Macam pelik no kan. Macam tak pernah nak masang ni, masang malam ni. So dia macam so dia pun dengan mengikut irama tu pun dia turun ke bawah, turun tangga. And si Intan ni baru dapat tangkap rentak tu apa, bagaimana rentak sebenar lagu tu. Rentak lagu ni adalah macam ni. Macam tu. Lagu Ulik Mayang. Kalau korang nak bayangkan lah, kita dengar versi yang moden ni, yang Ulik Mayang versi moden ni pun dah boleh buat seramai. Sebab macam dia macam tu. Dia macam agak catchy lah juga kan. Dia macam rentak dah kan. Dah ada kelajuan rentak tu. Tapi kalau kau bayangkan, dia adalah jenis yang macam kaset lama dimasuk dalam radio, and kau dapat dengar rentak tu mendayu and macam ada rosak-rosak sikit. Dia macam ni. Macam tu. So macam kau bayangkanlah rumah dia, and dia turun ke ruang tamu bawah. Dia nampak mak dia tengah menari lagu Ulik Mayang sambil pakai kebaya kuning. And dia kata bukan je kebaya kuning, siap bersanggul bit. Aku bersanggul-sanggul ni, aku tak boleh macam seram no. Sebab ya aku macam ada something lah pasal sanggul ni kan. Dia dengar dia dengar lagu Ulik Mayang disertai dengan tarian oleh mak dia tau. And yang menambah lagi keseraman malam tu, bila kau bayangkan mak dia tengah menari Ulik Mayang tu, dia nampak ayah dia tengah duduk macam ni dekat sofa macam ni. Tengah duduk tengok mak dia macam tu. Aku bila nampak ni, aku dapat terbayang macam, kau tahu tak video-video movie lama yang macam kalau ada raja dengan dayang dekat depan. So dayang tu tengah buat persembahan, si raja ni just enjoy. Something like that. Aku nampak bayangkan macam tu. And tiba-tiba si Intan dah start rasa macam tak sedap. Macam kenapa mak dia ni kan. Tak apa, dia nak naik balik. Tiba-tiba dengar macam ni, mak dia macam ni, Intan, meh sini nak. Macam tu. Lepas tu si Intan macam, ya mak, kenapa mak?
Dia pun datang kat mak dia. And mak dia, "Meh, nari dengan mak jom." Si Intan macam, tak apalah kan, dah mak ajak kan, tak apalah menari lah. Dia pun menari dengan mak dia. Menari. And dia tengok ayah dia still macam ni, still seronok yang tepuk tangan macam tu. So si Intan dengan mak dia pun terus menari pada waktu maghrib tu. Menari. Sampailah pada rangkap putri dua bersubang gading, putri dua bersanggul sende. Lepas tu barulah dia start rasa macam dah pelik lah. Baru macam seolah-olah si Intan ni, dia macam, apa yang aku buat ni? Kenapa tiba aku menari macam ni kan? Waktu tu dia ada perasaan nak belah. And bila nak belah, tiba-tiba benda kat depan dia yang tengah menari dekat dia cakap macam ni, "Jangan pergi." Lepas tu dia macam, apa mak? Dia macam ni, "Jangan pergi." Lepas tu si Intan macam, dia pun teruskan menari. Masih teruskan menari, tiba-tiba dia rasa kat tengkuk dia ada macam nafas tau macam ni. And dia rasa nafas tu panas. So dia pun macam, nafas pula ni. Lepas tu dia toleh. Bila dia toleh, dia nampak tu bukan mak dia. Dia nampak tu adalah satu nenek yang muka dia berkerut. And dia kata mata dia macam terjojol keluar tau. Terjojol keluar, tengah pakai baju kebaya kuning dan bersanggul, menari kat depan dia and pegang tangan dia supaya dia jangan pergi. Aku macam, aku tahu lah. Kalau cerita seram ni, kalau seram sangat boleh keluar air mata ni. So dia kata, so si Intan ni nak belah. Lepas. Lepas tu benda macam ni, "Jangan pergi." Lepas tu si Intan pandang kat tepi dia, yang which is ayah dia. Kenapa ayah tak tolong kan? Dia tengok ayah dia. Kau ajar pun cerita. Kau tahu tak, dia pandang kat tepi tu, dia nampak ayah dia adalah seorang pakcik tua. Okay? Korang main dengan pakcik tua yang dia punya ni, dia punya chin ni, dagu dia dah terburai. Macam kau tahu yang double chin tapi yang besar gila. Macam yang orang tua lama lah. And benda tu masih bertepuk tangan, seolah-olah enjoy dengan pertunjukan si Intan dengan mak dia ni. So si Intan ni dah tak dapat tampung diri dia. Dia terkujur, lemas semangat, jatuh. And tiba-tiba pintu kena ketuk. Si Intan ni cuba nak buka, tapi dia tak ada kemampuan dah. Tiba-tiba pintu terbuka and mak dengan ayah dia masuk. So bila nampak ayah dia, dia pandang kat tepi. Dua orang nenek tengah atuk, dah tak ada. So mak ayah si Intan pun pergi ambil si Intan ni, which is dalam keadaan tak tahu kenapa si Intan dia macam ni. Pergi ambil dia, tenangkan and bagi dia berehat. Sejurus menutup tirai persembahan tarian puaka malam tu. Aku dah bayangkan mak aku sendiri tau. Macam mak aku macam jenis behave, jaga penampilan and macam kena macam jangan kuat sangat bunyi kan. Tapi tiba-tiba menari lagu Lek Mayang, pakai baju kebaya. Kau tak pelik? And kalau kau boleh nampak tadi, aku macam hampir menangis lah. Sebab aku memang ada tabiat kalau aku cerita benda seram, terlalu aku macam menghayati, aku boleh macam start berayar mata. Tak ada sampai menangis, dia macam start berayar. Kalau kita boleh sembang berdepan, mungkin korang akan nampak lah. Terusnya, okay, untuk kisah ketiga. Nampak? Kisah ketiga dah malam ni. Terlalu cepat. Tapi sebelum kita teruskan kisah ketiga, aku nak bagi tahu korang 3D Mobile and Accessories ada hantar kat kita orang satu barang lagi. Okay, sebelum, kalau korang, aku rasa korang dah perasan dah 3D Mobile Accessories, dia ada hantar kat kita orang Vensonic headphone and Mozom wireless headphone. Dan kali ni dia ada hantar kat kita orang juga. Aku perkenalkan kat korang Away Clipper Microphone MK1. Okay, macam ni kotak dia. Okay, cantik sebenarnya. So maybe antara soalan yang korang akan tanya, majority yang akan tanya pasal mic ni, adakah sedap ke bunyi dia kan? Yap, kalau korang dah tengok video ni pada awal sampailah sekarang, macam tu lah bunyi dia. Memang sangat-sangat sesuai. Which is yang aku tengah pakai ni lah, ni. So yang aku tengah pakai ni lah Clipper Microphone MK1 daripada Away. So kalau korang yang tak perasan, mikrofon ni aku dah pakai lama dah. Dalam beberapa video lepas, aku rasa ada lah dalam 7 video ke atas, ataupun maybe lebih lagi. Kelebihan mikrofon yang aku nampak gila-gila adalah
panjang dia yang lebih panjang daripada mikrofon lain, iaitu sepanjang 3 meter. Power kot. Kalau korang bawa pergi lapangan atau macam korang nak interview orang pun dah tak kisah dah. Sebab memang 3 meter panjang. Aku masa dapat pun aku cakap, panjang gila dia punya wire. So tak adalah macam korang nampak baju kita orang macam tertarik ke bila korang masukkan mikrofon kat baju, ataupun macam korang phone tu kena dekat dengan muka baru boleh pasang mikrofon lah. Macam tu lecihan. Terusnya antara yang aku suka adalah dia punya texture kabel. So texture kabel ni kalau korang perasan lah, texture lain dia macam, kau tahu dia plastik, dia macam getah yang dia melekat-lekat tau. Masalahnya bila korang lilit tu, korang lilit cantik tau. Cantik tau, lilit. Tiba-tiba bila buka, berselirat babe. Nak tarik tu payah. Yang ni aku lilit dah kasih cantik lah. Tapi dia still macam ada terburai sikit lah kan, bila kita dah macam ganas kan. Tapi bila nak lerai tu, aku macam tarik-tarik macam terlerai. Sebab texture dia macam sisik ular. Tu nampak? Aku tak tahu lah kalau korang nampak, tapi dia macam sisik ular lah. Tu aku sangat suka. Bila kau pegang tu pun rasa macam premium Terusnya yang aku suka adalah dia punya function yang reduce noise. Macam kalau, which is kalau korang macam record dekat tepi pantai ke, ataupun macam korang tengah record and tiba-tiba ada bunyi kucing-kucing macam kucing aku main jatuhkan barang, so dia tak detect sangat. Aku tak cakap lah dia hentikan, dia just reduce, dia macam dia just kurangkan je. Dan kalaulah dia buang ke semua noise tu, memang bosan gila lah. Sebab kalau contohlah kau buat vlog dekat air terjun, dengar suara kau je, yang air terjun tu dah tak ada lah. So orang macam, kau pergi air terjun ke green screen ni? Dan merangkumi ke semua tadi, aku boleh katakan mikrofon ni memang high quality lah. Aku boleh cakap 11 lah, aku boleh cakap belas video kita orang sebelum ni semuanya menggunakan AW Clipper Microphone MK1 ni. So kalau korang dah rasa kesedapan bunyi, kalau korang dah rasa dah macam mana tingginya kualiti, ataupun korang rasa macam ini adalah antara mampu milik yang korang boleh dapatkan mikrofon untuk start buat YouTube, ataupun korang punya projek macam PDPR ke, atau maybe korang nak hantar video ke ML Studio, kau boleh try dapatkan and rasa sendiri macam mana kualiti dia. Okay, jangan risau, link semua aku letak kat bawah, and korang boleh juga check out dorang punya FB untuk dapatkan gadget yang lain. Maybe kalau tak berkenan dengan mikrofon, ada benda lain. So tu je, kita sambung dengan kisah ketiga malam ni. Jangan risau, mic ni aku akan pakai sebab kita memang kena teruskan cerita. Kita sambung kisah ketiga malam ni, sebuah kisah yang aku bagi nama Congkak Lama. So nak jadikan cerita, kisah Congkak Lama ni terjadi kepada seorang Kimbayu, kita petik nama Syauqi. So Syauqi ni nak dijadikan cerita, dia adalah seorang cikgu sementara. Dia cikgu praktikal. Dia pergi kat satu kawasan pedalaman ni, dan dia disediakan satu quarters untuk para guru lah. Bahasa mudah dia, asrama untuk para guru. So masa masuk tu, si Syauqi dah rasa macam pelik tau rumah dia. Dia rasa macam something. Sebab dia rasa seolah-olah sentiasa ada something memerhatikan dia. So hari demi hari dia duduk kat rumah tu, rasa tak sedap hati dia tu makin menjadi-jadi. And dia pun luah lah dekat Pak Gad. So tanya Pak Gad, rumah ni ada something ke? Sebab saya rasa macam pelik lah. Lepas tu Pak Gad macam, kau rasa pelik apa? Tak ada apa lah, rumah ni semua elok je, aku jaga dah 20 tahun lah. Lepas tu dia macam, oh tak ada apa-apa Oh kalau tak ada apa-apa, tak apa lah, saya baik dulu lah, terima kasih Pakcik. Bom baliklah ke quarters guru dia. Malam tu dia terasa macam dia nak call mak dia tau. Dia macam teringin nak call mak dia sebab dah lama kan. So nak call mak dia, diorang pun sembang lah, sembang dekat atas talian. Di hujung talian, tiba-tiba mak dia cakap macam tau, Syauqi. So Syauqi cakap macam, ya mak, kamu, kalau kamu tiba-tiba rasa macam tak sedap ke nak duduk rumah tu, kamu tumpanglah rumah kawan-kawan kamu kat situ. Tumpanglah sementara. Lepas tu si Syauqi kata, tak ada apalah mak, Syauqi duduk sini dah seminggu, elok je, tak ada apa-apa pun. Okey je mak. Mak apa khabar, sihat lah semua kat situ, nanti kirim salam Lepas tu mak dia, okay, nanti mak kirim salam. Okay. Tapi itulah, mak cakap betul ni, kalau kamu ada apa-apa, rasa tak sedap hati ke, sepelik ke, tumpang rumah kawan. Lepas tu Syauqi, okay, insyaAllah lah, kalau apa-apa Syauqi tumpanglah rumah kawan. Tapi setakat ni okey je. Okay mak, mengantuk lah. Okay, tidur. Selamat malam. Assalamualaikum. Pun tidur. Malam tu
Tiba-tiba si Syauqi ni, dia dengar kat sebelah dia dengar macam ni tau. Kau bayangkan Syauqi tengah tidur tau. Lepas dia cakap macam tak ada apa-apa semua kan, dia tidur. Lepas tu dia dengar kat sebelah dia ada suara macam ni, suara budak. Aku tak tahulah macam mana nak buat suara budak, tapi dia dengar suara budak cakap ni, Cikgu. Itu dah menjadi satu benda yang pelik tau. Sebab sekarang Syauqi duduk rumah ni seorang-seorang. Celah mana budak ni sampai kan. Budak ni datang dekat sebelah katil Syauqi dan cakap macam ni, Cikgu jangan buka mata tau. Saya nak test cikgu kejap je. Lepas tu Syauqi macam senyap, tapi dia dengar. Selang beberapa minit benda tu cakap dia nak test cikgu ni, nak belakang Syauqi ni tiba-tiba kena peluk tau. Kena peluk tu dia rasa macam tak boleh gerak. Dia cuba lepas, tapi tak boleh gerak. Lebih kurang dalam 2-3 minit dia cuba baca surah apa yang patut. Dan tiba-tiba ikatan tu terlerai tau. Terlerai macam Astaghfirullahaladzim, benda apa ni? Lepas tu dia pun tidur lah. Dia sambung tidur. And keesokan harinya Pak Gad sampai. Si Pak Gad datang, tujuan dia untuk tengok rumah ni. Sebab yelah, si Syauqi ni kan dia kata macam something pelik kat rumah dia kan. So Pak Gad datang untuk try lah, tengok kok ada apa-apa yang patut kan. And rupa-rupanya si Pak Gad ni sebenarnya dia ada belajar benda-benda mistik ni tau. And diorang pun masuk lah. Masuk ada satu kawasan bilik tu. Pak Gad ni masuk and dia nampak ada satu kuali lama macam si Syauqi ni kata. Dia lebih kurang artifak. Kau tahu tak? Dia macam kau tahu permainan budak-budak, macam kuali kecil-kecil tu. Tapi kuali kecil-kecil tu dia dah memang betul-betul besi, tapi dah besi macam dah nak jadi batu lah. Memang lama lah dia kata. So pakcik ni ambil macam ni tempat makanan dia ni, bekas makanan dia. Dia pun campak keluar. Lepas tu si Syauqi ni macam ya betul pakcik ni kan. Macam tu dia buang makanan tu kan, tak pasal-pasal benda tu marah kan. And jangkaan si Syauqi ni memang betul benda tu marah. Aku rasa benda tu marah sebab malam tu tak ada apa-apa kat dia. Tapi bila esok pagi dia jumpa jiran dia kata macam ni, awak cikgu baru sini Lepas tu Syauqi, saya cikgu baru sini, baru je dalam 2 minggu. Jiran dia kata, malam tadi awak dengar apa-apa tak? Tak ada dengar apa-apa pula, kenapa Jiran dia kata, malam tadi saya ada dengar depan pintu rumah saya ada bunyi orang cakap. And benda tu minta air. Kau bayangkan depan pintu rumah korang ada benda cakap sambil So si Syauqi macam alhamdulillah lah dia tak kena. So dia tak kena, alhamdulillah. Kemudian dia pun kemas-kemas lah rumah tu sebab baru pindah kan. So dia kemas-kemas, and ada satu kawasan tu dekat ni macam ada satu store lah. Store lama dia buka. Dia buka. Apa yang menarik perhatian adalah 3 benda. Satu, cermin lama. Kedua, ada kain kuning kat dalam almari. And ketiga, ada congkak lama. So dia rasa macam tak apa, ambil lah. Aku betul. Guys, benda tu benda lama. So you know, janganlah kata-kata usik kan. Kalau nak usik pun panggil lah member. So dia pergi usik. Dia pergi ambil congkak tu letak dalam bilik dia. Dia pergi ambil cabut cermin tu, dia pergi letak dalam bilik dia. Dan dia tutup store tu. Kemudian dia ada event lah dekat Putrajaya. Esoknya dia ada event kat Putrajaya, which is dia nak konvo. And lepas konvo macam biasalah, family semua sampai and kawan-kawan semua jumpa. Macam lamanya kat jumpa. Macam kau dah berjaya sekarang, macam cantik. Lepas tu dia pun pergi. Bila cakap konvo ni macam aku macam sedih pula bila cakap pasal konvo ni. Aku tak ada konvo tu. Aku punya diploma 2 tahun, tak ada konvo tu. Ambil CJ drive thru. Tapi tak apalah, aku harap degree nanti adalah konvo. So dia pun konvo lah. Dia konvo kawan-kawan semua, bagi hadiah semua kan. And dia pergilah jumpa geng-geng lama dia. So bila dia jumpa geng-geng lama, borak. Kawan dia macam Syauqi, kau masih duduk rumah lama tu rumah hantu? Lepas tu Syauqi macam, rumah tu lah, macam mana, dah tu je dia bagi.
Sembang punya sembang. Ada seorang kawan dia, okay, ada seorang kawan dia, kita bagi nama dia Man lah, Man. So si Man ni dia datang kat Syauqi ni, tak kenapa dia berkata macam, kau bayangkan okay, korang tengah bincang satu crowd geng korang. Si Man ni adalah member korang yang korang tak dapat. Tapi dia masuk dengan geng korang, dia cakap macam ni, Syauqi, depan rumah kau kan, dia ada 2 pasu kan. Lepas tu si Syauqi, ada 2 pasu. Kenapa? Syauqi, rumah kau dia ada 3 bilik kan. Dia macam, ada 3 bilik. Waktu ni si Syauqi macam dah pelik tau. Macam mana boleh tahu kan kedudukan rumah dia ada pasu semua kan. Sebab dia tak pernah cerita tau kat orang pasal detail rumah tu. Tapi macam mana dia boleh tahu? Yang menyeramkan adalah bila Man ni sama lagi, Syauqi, kau punya rumah kan dia ada 1 store lama kan. Lepas tu Syauqi macam, ada 1 store lama, aku baru kemas malam. Syauqi, lagi satu, rumah kau dalam store tu dia ada congkak lama kan. Tu kata, ada congkak lama. Kau ni macam pelik Tu si Man sama lagi, Syauqi, dalam store tu kan, dekat congkak lama tu kan, dia ada perempuan rambut panjang kan. Lepas tu si Syauqi macam, dah stop lah. Perbualan just tergantung, stop kat situ. Sebab apa yang Man sebut, semua betul tau. Semua betul, daripada pasu, masuk bilik, semua kat store semua dia pernah nampak. Kecuali satu benda, perempuan rambut panjang. So dia rasa macam pelik lah. And dia balik. Sampailah 2 minggu, si Syauqi ni rasa macam nak tanya. Dia teringat balik pasal kes tu, and dia call si Man ni. Dia tanya macam, Assalamualaikum, Man, ni aku Syauqi, baru jumpa kat Convo minggu lepas. Kemudian si Man macam, ada. Kenapa? Lepas tu si Syauqi kata macam, aku nak tanya kau lah, macam mana kau tahu pasal rumah aku semua? Jawapan si Man ni agak mengejutkan lah. Bila Man cakap, Syauqi, aku nak terus terang dengan kau ni. Sebenarnya dalam 2 minggu lepas masa Convo tu, aku tak ingat apa-apa tu. Aku tak ingat sangat apa yang berlaku. Perbualan dengan kau pun aku tak tahu. Kemudian si Syauqi cakap macam, oh ya ke? Sebab aku tak ada, aku call sebab aku pelik. Macam mana kau boleh tahu rumah aku? Lepas tu kau cakap ada perempuan dekat dalam bilik store aku semua. Kemudian si Man macam, aku cakap macam tu. Astagfirullahaladzim. Sorry aduh, aku minta maaf lah. Cuma aku rasa lah, benda yang perempuan tu marah kat kau lah. Aku marah kat kau sebab macam ni, aku terus terang, aku dalam 2 minggu lepas aku ada belajar something, benda-benda macam ni kan. Aku rasa mungkin sebab tu dia pilih aku untuk sampai kat engkau lah, yang dia marah tu, barang-barang dia. Aku rasa mesti ada barang-barang dia yang kau alihkan kan. Aku rasa better kau tak balik lah, takut dia ngamuk tu. Lepas tu si Syauqi baru macam, astagfirullahaladzim, apa yang aku dah buat tu. Terima kasih Aman, aku gerak dulu. Kemudian si Syauqi ni kata macam selepas beberapa ketika, dia pun macam dah tak betul sangat. Sebab kena gangguan, and maybe macam orang nampak pun si Syauqi dah pelik, dah perangai, dah start pelik. So dia pun pergilah berubat. And dia pergi berubat, ustaz yang merawat dia tu cakap, benda yang kacau dia ni adalah perempuan yang dalam store tu tau. So apa yang menyeramkan bagi aku adalah, bila kau tahu dekat dalam rumah kau ni ada 3 benda tau. Satu, budak yang dia pergi peluk si Syauqi ni. Kedua, perempuan yang pergi kacau, ikut sampai majlis Convo semata-mata nak sound si Syauqi. Dan yang ketiga adalah hantu jin tocang yang cakar rumah orang minta air. And Syauqi kata lepas tu dia pergi buang semua barang-barang tu, dan alhamdulillah keadaan pun dah makin okey. Apa yang aku boleh cakap pasal cerita tadi, kalau jumpa barang-barang lama, jangan suka ambil lah. Sebab mungkin barang tu milik orang lain, benda lain. Itu saja untuk kompilasi puaka mainan lama. Sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa like, comment, share, jangan lupa subscribe, tekan bell notification supaya korang tak terlepas satu pun video daripada Physics Cream. And selain daripada korang tunggu Physics Cream, pastikan juga korang tengok Physics Fact, okay? Sebab banyak fakta menarik yang korang boleh belajar, which is mungkin Physics Cream untuk berhibur. And of course kita perlukan juga pengisian dalam hidup kita. Dan sekali lagi aku nak ingatkan, kalau korang berminat untuk dapatkan barang-barang untuk pemula-pemula YouTuber yang mungkin macam kita orang
baru nak start YouTube ataupun baru nak masuk PDPR nanti, ada beberapa keperluan korang yang korang macam perlu tapi mungkin tak cukup bajet ataupun rasa macam tak tahu nak beli kat mana, korang just boleh pergi dekat 3D Mobile and Accessories. Korang boleh try tengok apa-apa barang yang diorang ada, which is hari tu diorang hantar kat kita orang agak lengkap. Ada mikrofon, ada earphone, ada stand semua, and korang boleh just check out and try lah, cakap macam kalau untuk Kim Bayu dapat diskaun tak? Mana tahu dapat. So kalau korang berminat, korang boleh dapatkan Huawei clipper mikrofon MK1 daripada 3D Mobile Accessories. Korang boleh tekan link kat bawah and Usha sendiri gadget apa yang korang perlukan untuk keperluan korang. Okay, kalau korang ada kisah seram yang nak dikongsi, jangan lupa and jangan segan-segan untuk email kita orang melalui alamat email fizikskrim@gmail.com, fi2ik@gmail.com. So sampai itu saja. Kamsahamnida, miane, annyeong, ciao. Ciao.